هقول تعبير صعب. Let me say something quite difficult. It is difficult to say that, but let me be clear. By God Almighty, if I could sell myself to benefit this nation, I would have done it. Analisis hari ini masih lagi membincangkan isu tragedi Tahrir yang mana sehingga kini masa depan Mesir masih samar hala tujunya. Persoalan yang paling utama, sejauh mana proses revolusi mampu membangunkan semula Mesir? Kesemua entiti politik di Mesir seakan gagal untuk mencapainya. Entiti ini termasuk rejim tentera peralihan, Ikhwanul Muslimin dan hari ini Presiden baru Abdel Fattah al-Sisi. Hari ini dari sudut pandang yang berbeza, analisis mengkaji adakah di sebalik pemerintahan kuku besi LCC adalah harapan baru buat rakyat Mesir? Adakah LCC yang sebelum ini digembar-gemburkan sebagai tali barut Amerika sebenarnya hero kepada rakyat Mesir? Bersama Naib Presiden Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia Muafakat, Karim Omar, analisis membincangkan isu ini. Terima kasih Tuan Karim bersama analisis pada malam ini. Jadi, sejauh mana Tuan Karim melihat LCC adalah penyelamat buat Mesir? Dalam keadaan rusuhan itu, Amerika telah menggerakkan orang-orang tokoh-tokoh sekularnya seperti Al-Baradai itu untuk mengambil alih tampuk pemerintahan Mesir. Tetapi dalam keadaan itu, tentera di bawah Sisi masuk campur. Dan di sini, Sisi sebenarnya menyelamatkan negara Mesir itu dari tumbang jatuh ke dalam perancangan Amerika itu. Walaupun ramai orang tidak melihat Sisi itu sebagai penyelamat, melihat Sisi itu sebagai orang yang menjatuhkan Ikhwan, sebenarnya Sisi tidak menjatuhkan Ikhwan. Ikhwan akan jatuh bila-bila masa di bawah perancangan Amerika melalui budak-budak muda itu dengan kembalinya tokoh seperti Al-Baradei itu. Itu komen saya setakat ini. Jadi selepas apa yang berlaku di Mesir, adakah terdapat lagi rancangan susulan Amerika terhadap politik Mesir, Haji? Dia bergantung perancangan. Sekarang ni kita lihat Amerika dalam perancangan mereka itu gagal dengan campur tangan Sisi. Bergantung bagaimana Amerika pula melakukan perancangan B-nya, perancangan C-nya untuk bincang ataupun pujuk ataupun mengadakan perancangan sulit lagi untuk dipergunakan Sisi ataupun dijatuhkan Sisi pula. Jadi itu sudah pasti Amerika dalam percaturan geopolitiknya dia tidak akan terhenti di situ. Bagaimana yang mereka lakukan pada Libya itu, bagaimana mereka lakukan untuk Syria itu, mereka ada perancangan khusus untuk setiap negara. Dan selagi tidak tercapai, mereka tidak akan terhenti. Bagaimana yang berlaku di Libya itu, job done. Sebab negara itu sudah terbahagi pada 3, hancur, lebur sampai sekarang ini. Bagi Syria itu job belum siap lagi dan begitulah keadaannya, standstill itu akan berlaku. Kalau kita lihat apa yang berlaku akhir-akhir ini, kita lihat macam seolah-olah IS ni akan kalahlah sekejap lagi. Fallujahnya dah jatuh dan sebagainya. Tetapi saya rasa dia tidak mudah macam itu. Amerika akan biarkan IS itu berterusan macam tu lagi. Begitu juga Amerika akan cuba meneruskan Syria itu berterusan begitu. Dan untuk Mesir itu mungkin ada perancangan yang seterusnya yang setakat ini saya tak nampak lagi dalam bacaan saya. Baik, terima kasih Tuan Karim Omar atas pencerahan yang saya kira agak berbeza dan begitu kritis. Namun hakikatnya di Mesir kini ramai pejuang revolusi negara itu terkunci di sebalik penjara dan bagi saya pembentukan konsep revolusi ini lebih sukar untuk dikalahkan. Ini kerana konsep revolusi sebenar bukan sekadar menjatuhkan pejuangnya. Konsep baru ini jauh lebih dalam kuasa dan kedaulatannya yang mana terkandung di dalamnya adalah keberanian dan pengharapan rakyat Mesir. Dan pernah seorang kanak-kanak Mesir ditemu ramah media berkata, "The Egyptian people are lions. We always shouted, but now we roar." Dan itu sekian dulu daripada saya, Syafina Sinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.